Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul 'azim. Yang berbahagia Tuan Haji Khairi, pengerusi Masjid Nurul Hijrah, Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid Nurul Hijrah, ahli-ahli jamaah muslimin hadirin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka dipanjangkan umur kita, sihat tubuh badan kita, dapat kita hadir salat subuh berjamaah, dan kita ambil masa ruang waktu kesempatan yang ada ini sama-sama berada dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, taman syurga. Moga-moga Allah mengira sebagai sebahagian daripada amalan soleh, dan amalan soleh itu sebagai bekalan untuk kita bawa menghadap Allah pada hari Yaumuddin nanti, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini sambungan pengajian kitab tafsir Al-Azhar, masih lagi surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. Tuan-tuan ada buku boleh buka muka surat 257. Muka surat 257 ayat 62. Surah Al-Baqarah ayat 62 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'alim. Baik tuan-tuan, ayat yang ke-62, huraiannya ada pada muka surat 258. Huraian penulis kitab almarhum Allah yarham Syekh Dr. Hamka. Apabila dihuraikan ayat 62 ini, merupakan senarai daripada Allah Ta'ala tentang 4 golongan manusia. 4 golongan manusia yang menjadi mad'u kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna mad'u? Mad'u lawan dia da'i. Da'i mesti ada mad'u. Da'inya siapa? Da'i makna pendakwah, yang mendakwah, yang mengajak, yang menyeru. Da'i, sudah tentulah da'i itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'inya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak, yang menyeru, yang mendakwah, yang mengajar, yang menceritakan tentang kebenaran, yang menyebarkan risalah la ilaha illallah. Da'i, seorang da'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka da'i nak kena ada mad'u. Mana mau da'i seorang-seorang nak ngajak siapa? Maka kena ada mad'u. Siapa mad'u? Apa makna mad'u? Yang didakwahkan, sasaran dakwah, atau orang putih kata audience.
Kalau orang cakap seorang penceramah kena ada audiens. Takkan nak ceramah seorang-seorang, takkan nak berkuliah seorang-seorang, tak berapa betul lah. Maka ada audiens. Audiensnya siapa dia? Sasaran, targetnya, nak disampaikan ilmunya, nak disampaikan ajaran tersebut. Maka mad'unya inilah yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Ada 4 golongan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, kerana surah ini, surah Al-Baqarah, turun di Madinah. Baik, kita tengok satu persatu. Allah sebut innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang pertama ialah yang beriman. Apa kata Hamka muka surat 258? Yang dimaksud dengan orang beriman, kata Hamka di sini, ialah orang yang memeluk agama Islam, yang telah menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan tetaplah menjadi pengikutnya sampai hari kiamat. Tu makna orang beriman. Tafsiran Dr. Hamka, Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Makna orang beriman siapa dia? Hak memeluk agama Islam. Awal-awal lagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman betul-betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elok je turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu pertama, maka rasmilah Nabi itu Rasulullah. Maka rasmilah Nabi membawa wahyu yang namanya Al-Quran. Maka didakwahkan kepada penduduk-penduduk Mekah, kemudian kepada penduduk Madinah, kepada sahabat-sahabatnya. Maka mereka pun beriman, terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang paling awal terima kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh isteri Nabi sendiri, Siti Khadijah Khuwailid ketika itu, ketika wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contoh antara daripada kalangan budak-budak kanak-kanak ketika itu, siapa tak kenal Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ketika itu remaja, kanak-kanak lagi. Maka dia antara remaja kanak-kanak yang awal memeluk agama Islam, Ali bin Abi Talib. Sebab tu digelar sebagai karramallahu wajhah. Kadang kita sebut Ali bin Abi Talib, gelaran dia karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Karramallah, Allah memuliakan wajahnya. Wajah siapa? Wajah Sayyidina Ali. Kenapa? Kerana dia tak pernah sembah berhala, tak pernah memeluk agama berhala, sembah sebagaimana nenek moyang dia. Maka dimuliakan Ali bin Abi Talib awal-awal lagi ketika zaman kanak-kanak memeluk agama Islam. Itulah Ali bin Abi Talib yang kemudiannya menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan pertama ialah orang-orang yang beriman, yang awal-awal lagi memeluk Islam, yang telah menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan iman itu tidak tergugat dengan apa pun, teguh, mantap, kukuh sampailah mereka mati istiqamah dalam la ilaha illallah. Tu golongan yang pertama, yang terlebih dahulu menyatakan percaya kepada segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 259 pun ada juga tu. 258 pun ada, 259 pun ada huraian daripada Hamka penulis kitab ini, yang telah awal-awal, yang terlebih dahulu menyatakan percaya kepada segala ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka-mereka yang telah berjuang kerana iman, berdiri rapat di keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama menegakkan ajaran agama ketika baginda masih hidup, awal-awal lagi. Kalau saya boleh bagi contoh seorang lagi sahabat yang terkenal, siapa tak kenal? Al-Arqam bin Al-Arqam. Awal-awal lagi, elok je Nabi berdakwah, maka dia sediakan rumah sebagai markas. Hebat. Rumah dia buat sebagai markas. Marilah wahai Rasulullah, marilah Nabi, marilah sahabat. Peringkat awal, ketika tu tak ramai lagi ikut, berapa orang je pun. Peringkat awal di Mekah ketika dakwah bisir, dakwah secara sir, secara berahsia, secara sembunyi-sembunyi, peringkat awal, maka Al-Arqam bin Al-Arqam sediakan rumah dia. Sebab itulah dulu kan ada pertubuhan Al-Arqam. Kalau baca sejarah pertubuhan Al-Arqam, dia ambil nama pertubuhan Al-Arqam ini daripada nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arqam bin Arqam. Tapi sayangnya Arqam pun dah tak ada dah diharamkan, itu cerita lain lah.
Jadi tuan-tuan, yang pertama kita faham orang-orang yang paling awal beriman. Yang kedua Allah sebut siapa? Walladzina hadu. Walladzina hadu ialah orang-orang Yahudi. Ataupun kita kata, bukan kita kata, Allah sebut kadang-kadang digilirkan lafaz Yahudi dengan Bani Israel, yang kita dah baca banyak kali dah pada bulan-bulan sudah. Bulan-bulan lepas, 2 bulan, 3 bulan sudah, banyak cerita tentang Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, umat Nabi Musa AS, kaum Nabi Musa AS, yang juga pada zaman Nabi SAW di Madinah. Dema ni ada ramai je kat situ, dekat Madinah, keturunan generasi daripada Bani Israel. Sebab tu Allah sebut yang kedua, siapa dia? Wahai Muhammad, mu berdepan siapa? Yang kedua, mu berdepan, mad'u kamu, sasaran dakwah kamu ialah orang-orang Yahudi. Yang kedua ialah orang-orang yang jadi Yahudi. Tengok Hamka sebut apa? 259, perenggan 2. Orang-orang yang menjadi Yahudi ataupun pemeluk agama Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, nama Yahudi itu dibangsakan atau diambil daripada nama Yahuda. Itu saya dah sebut sebelum ni dah. Yahuda bin Yaqub, anak Nabi Yaqub, abang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Daripada nama Yahuda lah ini, maka keturunannya, generasinya, anak-anak cucu cicitnya, maka digelar sebagai Yahudi. Anak sulung kepada Nabi Yaqub ni sebut sini, iaitu anak tertua atau anak kedua. Itu tak apalah, itu khilaf. Hamka kata, ada ulama kata anak paling tua makna anak sulung. Ulama lain ahli sejarah kaji, dia kata bukan anak sulung, anak nombor 2. Tak apalah, tu tak penting, anak sulung ke anak nombor 2. Yang penting kenal Yahuda bin Yaqub, anak Nabi Yaqub. Daripada nama Yahuda lah keturunan Yahudi itu berkembang biak, maka digelar sebagai Yahudi. Ataupun Bani Israel. Bani Israel cucu cicit keturunan daripada Nabi Israel. Israel nama lain, nama kedua kepada Yaqub alaihissalam. Oleh sebab itu mereka pun disebut juga Bani Israel. Dengan jalan demikian, kata Hamka, perenggan kedua 259, nama agama Yahudi lebih merupakan agama keluarga daripada agama untuk manusia pada umumnya. Khusus keturunan daripada Yahuda. Itu khusus. Hak lebih umum dinamakan sebagai Bani Israel. Sampailah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu berlambak duk ada keturunan mereka. Sampailah zaman hari ini, bahkan sampai kiamat. Sampai kiamat Yahudi ni akan ada. Kerana Allah nak tunjuk, inilah aku duk sebut cerita degilnya, zalimnya, jahatnya puak-puak ni, mu boleh tengok betul sungguh jahat sungguh. Zionis Yahudi laknatullah yang menjajah saudara seakidah kita di Palestin pada hari ini. Baik, habis nombor 2. Yang ketiga, walladzina hadu. Yang ketiga, wan nasara. Yang ketiga, Nasara. Yang Nabi berdepan. Nabi berdepan dengan orang beriman, sahabat-sahabat hak beriman elok dah. Kemudian Yahudi. Kemudian yang ketiga, An-Nasara, Nasrani. Ataupun hari ini Kristian. Nasara, kata Hamka, ialah orang-orang yang disebut sebagai Nasrani. Yang ketiga iaitu Nasara, dan lebih banyak lagi disebut sebagai Nasrani. Kenapa disebut Nasara? Dibangsakan kepada tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pengikut-pengikut Nabi Isa. Nasrani ni pengikut Nabi Isa. Digelar sebagai Nasrani, diambil daripada perkataan Nasara. Nasara daripada perkataan Nazareth. Nazareth itu nama tempat, desa, kampung kelahiran Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan oleh Sayyidatina Maryam bin Imran. Ketika dilahirkan oleh Maryam binti Imran. Maryam binti Imran melahirkan Isa. Isa bin Maryam. Isa tak ada ayah. Di mana? Di bawah pohon kurma. Dalam Quran sebut, baca surah Maryam. Ada surah Maryam. Ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam di satu perkampungan namanya Nazareth. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ni pandangan siapa ni? Hamka memetik pandangan Ibnu Jarir At-Tabari. Disebut bahawasanya Nasara daripada perkataan Nazareth, iaitu desa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu pandangan pertama. Yang kedua, Nasara daripada perkataan Nasir. Nasir ni
Kadang kawan kita pun ada nama Nasir kan. Apa makna Nasir? Yang menolong, yang membantu, suka menolong, suka membantu. Jadi Nasir ni, Nasara daripada perkataan Nasir, iaitu penolong-penolong kepada Nabi Isa alaihi salam, yang menolong dakwah Nabi Isa, yang membantu perjuangan Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Isa yang beriman dengan Nabi Isa. Mereka beriman dengan apa yang diajar oleh Nabi Isa, yang turun kepada Nabi Isa. Apa benda turun pada Nabi Isa? Kitab yang namanya Injil. Itulah Nasrani. Yang beriman, tak ada masalah. Mu Yahudi ke beriman? Macam tadi saya lupa nak sebut. Yahudi tadi beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Asalnya berpegang dengan Taurat, ikut Nabi Musa. Yang ni Nasara beriman dengan Nabi Isa, ikut ajaran Injil. Tu yang ketiga. Baik, yang keempat. Yang keempat ni jarang-jarang dengar. Yang keempat ni mungkin kita jarang-jarang dengar dan tak banyak kali, tidaklah kerap sangat disebut dalam Quran sebagaimana Yahudi Bani Israel banyak kali disebut dalam Quran. Nasara pun sama juga, banyak kali disebut dalam Quran. Tapi yang keempat ini was-sabiin jarang-jarang disebut. Kalangan pengikut satu agama yang namanya sabiin. Apa kata Hamka muka surat 259 perenggan bawah tu. Yang keempat, sabiin. Kalau menurut asal erti kata, maknanya ialah orang yang keluar daripada agamanya yang asal dan masuk ke agama yang lain. Sabiin sebahagiannya daripada pengikut-pengikut agama Nabi Ibrahim. Ini sejarah dia. Pengikut Nabi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia dulu asalnya sembah bintang, sembah alam ni, sembah matahari, sembah bintang, sembah bulan. Dan sebahagian ulama kata sebahagian mereka ni bertuhankan malaikat. Malaikat tu Tuhan. Ada juga sebahagian puak-puak ni. Mereka sembah alam dan mereka sembah malaikat. Mereka mendewa-dewakan malaikat. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah hantar Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada puak-puak ni. Nabi Ibrahim berdepan dengan puak-puak ni yang sembah alam, sembah bintang, sembah bulan, percaya kat malaikat, juga sembah berhala. Tak payah ceritalah sembah berhala tu mana-mana zaman. Sekalipun zaman Nabi SAW pun. Zaman Nabi Ibrahim ada puak-puak ni yang sembah alam ini, bulan, bintang, matahari. Kemudian mereka pun keluar daripada agama tu, masuk agama lain. Daripada sembah bulan, bintang, sembah pula malaikat. Sama juga, sama-sama tak betul. Hak mana sembah malaikat pun syirik, hak mana sembah bulan bintang pun tak betul, sesat belaka tu. Jadi mereka keluar agama, sentiasa bertukar-tukar agama. Jadi inilah yang digelarkan sebagai as-sabiin. Ada juga pandangan lain sebut mereka ini merupakan pengikut Yahudi. Pendapat lain, ini pendapat lain ya. Pengikut Yahudi asalnya, tetapi sudahnya keluar daripada Yahudi dan mengikut agama lain. Mengikut agama lain pun agama yang sesat juga. Tukar-tukar agama. Ini as-sabiin. Sebab itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela-cela agama nenek moyangnya yang menyembah berhala lalu menegakkan fahaman tauhid, orang Quraisy telah menggelar Nabi Muhammad sabiin. Kata Hamka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada kafir Quraisy kata mu ni sabi' nak jadi sabiin ke? Sebab apa? Sebab mu ni wahai Muhammad, mu kena ikut agama nenek moyangmu. Tokmu siapa? Muhammad. Tokmu Muhammad Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay. Susur galur mu dulu semua sembah berhala. Tiba-tiba mu ni Muhammad nak ngajak kami keluar agama sembah berhala ni, nak jadi macam sabiin. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dituduh sabiin kerana nak mengajak orang keluar daripada agama asal. Sabiin ni keluar daripada agama tu, masuk agama ni, tukar-tukar agama. Daripada kalangan ini jugalah yang berada di Madinah tu, dan Nabi berdepan dengan mereka. Baik. Apa cerita kenapa Allah sebut 4 golongan ni? Rupanya Allah nak bagi tahu. Allahu akbar. Sekiranya lah, tak kiralah mu ni siapa, Yahudi ke, orang Islam ke, Nasrani ke, Sabiin ke,
Empat golongan yang Nabi berdepan dengan mereka di Madinah ni, hak awal-awal beriman, betul-betul Islam, betul-betul Muslim, ataupun muni Yahudi Bani Israel, ataupun muni Nasrani Nasara, ataupun muni Sabi'in. Tetapi sekiranya ada berapa tu? 1, 2, 3. 3 syarat. Sekiranya ada 3 syarat, 3 ciri-ciri ini, maka kamu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Allah letakkan syaratnya apa? Yang pertama, man amana billah. Yang pertama ialah mu betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, beriman, percaya kepada Allah, dan percaya kepada apa yang Allah firmankan. Percaya kepada Allah. Allah ada tak? Ada. Macam mana keberadaan Allah? Esa, tunggal. Maka mu sembah Allah Ta'ala, beriman kepada Allah. Tu syarat pertama. Tak kira lah mu Yahudi pun. Kalau kata mu bangsa Yahudi, mu beriman dengan Nabi Musa ajar apa kalau bukan tauhid la ilaha illallah? Kalau mu Nasrani Yahudi, kalau mu Nasrani Kristian sekalipun, mu pegang kepada Injil, apa ajaran Injil kalau bukan la ilaha illallah? Maka tak jadi masalah. Mu Yahudi ke, mu Nasrani ke, mu Sabi'in ke, dulu agama mu lain, dulu mu sembah berhala. Dulu mu sembah bulan bintang, matahari. Dulu mu percaya pada Tuhan malaikat. Malaikat tu Tuhan kononnya bagimu dulu. Tapi mari syarat ini bila mu masuk kepada Islam, betul-betul pegang kepada kaedah la ilaha illallah, betul-betul pegang akidah la ilaha illallah. Man amana billah, syarat pertama beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tuan-tuan nak baca, saya tak baca semua, panjang tu Hamka sebut 260 tu. 260 itu dia punya huraian kepada syarat. 3 syarat ni. Tak kira mu siapa, mu bangsa apa, mu kaum apa. Sama juga kalau kita hari ni. Kalau kita hari ni kat Malaysia ni, kita tak buatlah contoh bangsa Yahudi. Mana ada bangsa Yahudi tak? Kat Malaysia ni kita buat contoh mu Melayu ke, mu Cina ke, mu India ke, tak jadi masalah. Mu orang asli dalam hutan ke, mu Iban Kadazan kat Sabah Sarawak tu ke, tak jadi masalah. Sebab bangsa bukan barang kita pilih. Bangsa ni bukan barang kita pilih. Mana boleh kita pilih duduk dalam perut mak. Mak lahir, mak kita Melayu lah, mak kita Cina lah, ayah kita India lah. Kita tak, barang tak boleh pilih. Benda hak tak boleh pilih, Allah tak hukum. Benda yang kita tak boleh pilih, Allah tak hukum. Zalim lah Allah. Mu berdosa sebab mu Yahudi tak? Mu ni dosa sebab mu Cina tak? Macam mana Allah nak hukum kita berdasarkan apa benda hak kita tak boleh pilih? Allah akan menghukum, menilai kita benda yang kita boleh pilih. Pagi ni kita pilih nak bangun ke nak tidur lagi? Tak, cuti di Pavali, tidur lah kata dia. Dah memilih untuk tidur kerana cuti di Pavali, tak kerja apa ke, memilih untuk tidur, maka Allah akan hukum nilai kamu kerana pilihan kamu itu. Allah menilai, menghukum di atas apa benda hak kita boleh pilih. Benda tak boleh pilih, bukanlah urusan Allah, bukan kerja Allah Ta'ala nak menilainya. Jadi kalau contoh dalam konteks kita Malaysia ni, mu bangsa apa sekalipun, Melayu ke, Cina ke, India, orang asli ke apa sekalipun, kalau ada syarat yang pertama, man amana billah. Zaman Nabi SAW di Madinah dulu, hak Yahudi ni, Yahudi pula pecah pula. Bani Quraidah, Bani Mustalak, Bani Qainuqa, tak tahu berapa banyak jenis Bani, suku kaum hak datang daripada Yahudi, Bani Israel ni. Tak kisah mu kabilah mana pun, warna kulit apa pun, darah keturunan apa pun, kalau ada syarat pertama, man amana billah, maka mu dikira masuk senarai. Yang kedua, wabil yaumil akhir. Yang kedua, wal yaumil akhir. Syarat kedua, beriman juga dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat makna percaya kepada pertemuan dengan Allah Ta'ala. Sebab tu, apa nama ni, ada orang dia percaya Allah tapi tak percaya hari akhirat. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak-puak musyrikin ni kalau tanya siapa buat langit bumi, dalam Quran pun sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, kalau mu tanya dah dema ni siapa buat langit, buat bumi, buat langit Allah lah, Tuhan.
la yaqulunna Allah, maka nescaya mereka akan mengatakan Allah buat langit, Allah buat bumi. Tapi bila mari bab percaya pada pertemuan di akhirat, hari akhirat, dia berkata dah mati-matilah. Pula mati jadi tanah selesai. Tak percaya pada akhirat, maka tak lulus, tak lepas. Percaya pada Allah, percaya Allah buat langit bumi, rububiyah je. Dari segi uluhiyah, sembah Allah tak berapa nak sembah. Sebab apa? Sebab nak sembah buat apa? Bukan ada pertemuan dengan Allah pun, apa faedah aku sembah? Mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah. Mereka ada rububiyah aja, tu pun tak berapa nak kemas. Ada rububiyah tak ada uluhiyah, tidak dikira mentauhidkan Allah Taala, tak luluh juga. Jadi sebab tu tambah yang kedua, percaya kepada Allah, ya Allah ada, dan wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat, pertemuan dengan Allah Taala, yaumuddin, hari pembalasan. Itu dulu. Dan yang ketiga, Allah sebut wa'amila salihah, dan beramal soleh. Amal soleh ni bukti hak nombor 1, 2 tu. Hak nombor 1 percaya pada Allah, hak nombor 2 percaya pada akhirat. Maka buktinya apa? Amal soleh. Itu dia punya rankingnya. Amal soleh ni sebab apa? Sebab kerana Allah Ta'ala yakin kepada Allah, ada pertemuan dengan Allah pada hari akhirat. Maka kita beramal. Kan ada dalam surah Al-Kahfi yang semalam kita baca sempena hari Jumaat, kita baca surah Al-Kahfi ayat terakhir. Apa ayat terakhir surah Al-Kahfi? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih. Ayat akhir, ayat paling akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, siapa-siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhan pada hari akhirat, betul-betul nak jumpa Allah dalam keadaan Allah redha, maka falyamal amalan salihah. Allah kata maka beramallah amal soleh, nescaya mu jumpa Allah, Allah redha bagi syurga. Itu perkaitan, rapatnya perkaitan antara beriman akhirat dengan amal soleh. Sebab tu orang hak amal tak soleh seolah-olah dia tak percaya akhirat. Kalau betul-betul percaya akhirat, amalnya soleh. Tak berani kita amal tak soleh. Amal tak soleh mana apa? Amal jahat, amal buruk, amal haram, benda haram, maksiat, mungkar, benda-benda yang zalim, benda-benda jahat, benda-benda yang haram, itulah. Tu tak soleh. Orang yang mengamalkan benda-benda yang tak baik, benda jahat ni, macam dia tak percaya. Mu nak jumpa Tuhan macam mana? Allah suruh soleh, mu tak buat soleh. Rapatnya perkaitan antara beriman dengan akhirat dan amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa-siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, yakin pada hari akhirat jumpa dengan Tuhan, nak jumpa macam mana? Nak jumpa biar Allah redha kita, biar Allah masukkan kita syurga, falyamal amalan salihah, maka beramal solehlah, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan sekali syirik kepada Allah Ta'ala dalam ibadah kamu. Itu kata Allah Ta'ala, firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Sebab itulah 3 syarat ketiga, kriteria ketiga ialah kena ada amal soleh membuktikan yang dalam dada kamu tu, dalaman kamu tu, ya ke, dibuktikan dengan fizikal kita. Sebab tu amalan soleh ni, tengok rukun Islam dah, semua anggota badan kita. Mengucap, lidah buat apa? Lidah kena mengucap. Semayang, ni tulang pak kerak kita, fizikal badan kita buat apa? Sujud, rukuk diri pada Allah Ta'ala. Puasa, tahan perut kita. Zakat, keluarkan duit kita. Haji, pergi ke Mekah. Itu semua adalah amalan-amalan soleh yang wajib, yang rukun. Sebagai membuktikan benda dalam akidah iman kamu, seseorang kamu. Maka lengkap 3 dia punya syarat, maka barulah datangnya berita gembira. Allah cerita 4 golongan dengan 3 syarat, maka datanglah berita gembira. Apa berita gembiranya? Disebut sebagai basyir. Janji Allah Ta'ala, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka tu siapa? 4 golongan tadi. Kita nak letak celah mana 4 golongan tadi? Nak kata Yahudi, tak. Nak kata Nasrani, tak. Nak kata Sabi'in, tak. Habis tu, yang mula-mula tadilah insyaAllah. Kita semua, Allahumma amin, Allahumma ja'alna minhum. Yang mula-mula tu, innal ladzina amanu, hak betul-betul beriman.
Kita di situ, letak di situ, kena bermujahadah. Sebab Allah nak cerita berita baik ni. Kalau kata Allah cerita berita baik, kita tak termasuk senarai. Kita tak masuk buk pun, kata orang Kelantan. Orang kata tak masuk buk pun mu ni. Nama mu tak ada pun dalam senarai. Na'udzubillah. Rasa risau, bimbang Allah. Maka bila datang berita gembira, letak, aku duduk mana? Di manakah aku? Nak kata Yahudi? Tidak. Nak kata Nasrani? Tidak. Nak kata Sabi'in? Tidak. Habis itu, tentulah letakkan golongan yang pertama. Ya Allah, masukkan kami golongan pertama. Innalladzina amanu. Yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Juga beramal saleh. Beriman pada Allah, beriman ada pertemuan dengan Allah, ada syurga neraka, ada hari pembalasan, dan beramal saleh sebagai bukti kepada iman tadi. Sebab tu kita tak boleh terima orang kalau kata tak apa, hati baik. Hati baik. Tu dalaman, tidak dibuktikan dengan luaran. Semayang apa hidup? Tak apa, tak semayang pun. Janji kita tak kacau orang, hati kita baik. Tak apalah tak pakai tudung, tak tutup aurat pun tak apa, tak tutup aurat. Janji hati baik. Itu salah. Bercanggah dengan ayat ni. Kerana digandingkan iman dengan amal. Iman dengan amal. Tak tahu berapa banyak ayat, saya pun tak terkira dalam Quran, gandingan iman dengan amal. Berpuluh-puluh ayat, beratus mungkin dalam Al-Quran digandingkan iman dengan amal, iman dengan amal. Iman tanpa amal bohong. Amal tanpa iman sia-sia. Tu dia punya sifir. Mudahlah sifir dia. Iman tanpa amal bohong lah. Beriman apa mu tak beramal. Beriman apa duduk tidur tak sembahyang subuh. Beriman apa puasa apa mu tidak. Iman tanpa amal bohong. Amal tanpa iman sia-sia. Oh, bagusnya dia tak baca Quran 10 juzuk sehari tapi tak beriman pun. Sedekah 100,000 tapi masih lagi Hindu contoh. Macam orang bukan Islam buat baik. Amal tanpa iman lah tu. Ya, orang Islam ada buat baik tapi kebaikannya sia-sia lah. Sebab akidahnya tak ada. Tak, dia Kristian, dia sedekah dekat masjid. Sia-sia. Yalah, kita terima juga. Dia nak bagi ambil je lah, rezeki jangan ditolak. Tak, dia Hindu bagi dekat kita lembu. Tapi tak pernah sabar. Hindu bagi lembu tak. Tak, Buddha, dia Buddha. Ada siam kat tumpat. Siam kat tumpat Kelantan tu Buddha lah tak. Dia buat baik pada orang Islam. Sebab tumpat ni Kelantan tu majoritinya orang Islam. Siam tu minoriti. Berapa kerak je siam dekat Kelantan tu. Tapi kat tumpat tu ramai lah juga. Dia buat baik kepada orang kampung. Kebetulan dia tu toke besar. Maka amal baik, tetap kata amal baik. Tapi sia-sia sebab dia tak beriman. Tak adanya akidah la ilaha illallah. Jadi itu dia punya sifirnya. Jadi iman tanpa amal, bohong, penipu. Amal tanpa iman, sia-sia, tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Baik, seterusnya Allah kata apa? Ini berita baiknya. Maka mereka itu 4 golongan tadi, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Semua mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Janji ada 3 syarat tu. Batu muka surat 261 tu. Baca 261 Hamka kata dalam sejarah Rasulullah SAW ada orang macam Abu Bakar. Itu golongan pertama. Yang awal-awal lagi beriman. Ada sahabat-sahabat yang asalnya Yahudi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam dulu Yahudi. Ikut agama Yahudi. Tapi udah memeluk Islam. Bila memeluk Islam dia sahabat Nabi. Orang kita kata apa? Radhiyallahu anhu. Apa makna radhiyallahu? Sahabat ni semua radhiyallahu anhu. Gelaran sahabat. Asalkan sahabat, automatik dapat gelaran radhiyallahu anhu. Apa makna radhiyallahu? Allah redha pada dia. Walaupun dulu dia Yahudi, tapi Abdullah bin Salam dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beramal soleh. Ubay bin Ka'ab dulu Yahudi, sahabat Nabi juga. Siapa tak kenal Ubay bin Ka'ab? Tamim Ad-Dari dulu Kristian. Tamim Ad-Dari sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu dulu Kristian. Adi bin Hatim dulu Kristian. Dulu dia ikut ajaran yang menyeleweng daripada Injil. Mengikut ajaran kononnya Isa tu anak Allah. Nasrani kan? Oh, Isa anak Allah. Nabi Isa ni anak Allah. Na'udzubillah. Tu ajaran sesat. Kufur, murtad. Dululah.
Tak, hak puak-puak Kristian ni, sebelum beriman dengan Allah Ta'ala, contoh Tamim Ad-Dari, seorang lagi siapa tadi? Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Tapi bila dah memeluk Islam, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapat berita baik ini. Apa dia? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka mereka mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Pahala balasan. Makna kalau kita faham secara terbalik, ni ada dalam istilah ilmu usul fiqh, dia panggil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, faham secara terbalik tak? Mafhum mukhalafah ialah orang-orang yang tak ada tiga tadi minta maaf, pahala tak ada. Tiga syarat ni baru dapat pahala. Beriman dengan Allah, beriman hari akhirat, beramal soleh, barulah dapat balasan di sisi Allah. Kalau tak ada tiga tu, confirm tak ada balasan di sisi Allah Ta'ala. Tu dia. Baik, seterusnya berita baik lagi. Apa dia? Satu, mendapat balasan di sisi Allah Ta'ala. Wala khaufun alaihim. Yang kedua dan yang ketiga. Tiga juga. Tuan-tuan kita tengok 4 golongan. Allah sebut 3 syarat dan 3 berita baik dalam ayat 62 ni. Dalam ayat 62 ni ceritanya tentang 4 golongan, 3 syarat dan 3 berita baik. Berita baik yang pertama akan mendapat pahala di sisi Allah. Yang kedua, wala khaufun alaihim. Berita baik kedua, janji yang kedua, tidak ada apa-apa takut. Tak ada ketakutan kepada mereka. Yang ni kata sebahagian ulama, iaitu di akhirat nanti. Barang yang nak kamu hadap, maka mu tak ada apa-apa ketakutan, janji Allah. Wala khaufun alaihim. Tidak ada apa-apa ketakutan ke atas mereka. Mereka mana? Ada 3 syarat tadi lah. Kata sebahagian ulama, yang ni berkaitan dengan pertemuan dengan Allah. Tak takut dah mu nak jumpa Allah. Hari ni kita takut sebab orang sifat orang beriman takut. Allah takut. Takutlah sifat takwa. Takutnya, ya Allah, dosa aku ampun ke tak? Takutnya, ya Allah, mu redha kat aku ke tak? Takutnya, ya Allah, nak masuk kubur. Tapi dah masuk kubur tak ada takut dah. Janji Allah. Dah masuk kubur nak takut apa lagi? Mungkin nak kita tanya pun beres dah. Sebab yang menjawab bukan mulut, yang menjawab amalan. Di mahsyar tak takut dah. Bukan setakat tak takut, Allah layan VIP lagi. Kan ada 7 golongan kan yang dilayan dengan kapet merah. Kalau istilah hari ni, permaidani merah. Dihampar permaidani merah. Kalau istilah hari ni lah, malaikat sambut, oh ni mana VIP Allah. Tak ada kelam kabut dah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Duduk di bawah naungan Allah Ta'ala, tempat berteduh. Syarat dia, atas dunia mu kena takut. Masalahnya atas dunia tak takut. Atas dunia tak takut, selamba je buat dosa. Hak jenis ni, habis. Jumpalah Allah dalam keadaan takut. Atas dunia tak takut. Elok je tidur manjang, tak semayang, subuh pun tak bangkit. Tak takut ni, tak takut kamu ya. Tak reti takut, tak reti nak bangkit semayang. Contoh. Buat benda-benda haram, makan duit haram, ambil rasuah, tak takut ambil rasuah. Tak takut duit haram tu menjadi darah daging dia, tak takut. Hak jenis ni lah. Tak ada ketakutan atas dunia, tak ada takwa, tak ada risau kepada pertemuan dengan Allah. Jumpa Allah esok, tahulah kamu takut setara mana. Adapun bagi orang beriman, dia takut awal-awal. Risau, bimbang, gerun, takwa. Sifat takwa, sebahagian makna sifat takwa, takut pada Allah. Atas dunia takut dah. Maka berita baiknya, bila menjumpa Allah esok, wala khaufun alaihim. Tak ada adalah takut. Jumpa Allah dalam keadaan Allah redha. Orang yang mati menghadap Allah dengan penuh keimanan, Allah sebut dalam surah Wal-Fajri, hujung ayat surah Wal-Fajri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Allah redha, mu pun puas hati. Puas hati tak takutlah maknanya. Allah redha padamu, maka orang hamba Allah yang Allah redha mardiyah. Maka dia pun puas hati juga. Allah, alhamdulillah Allah redha, nak takut apa lagi? Syurga. Fadkhuli fi ibadi. Tapi syarat,
Syarat kena betul-betul menjadi hamba Allah. Wadkhuli jannati, barulah boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi berita baik yang kedua. Yang pertama pahala Allah bagi, yang kedua tak ada takut dah apa hak mu nak hadap di depan kamu tu. Depan kita apa dia? Alam kubur. Depan kita apa? Muka nakir tanya soalan muka nakir. Depan kita apa? Mahsyar, bangkit di mahsyar. Depan kita apa? Sirat, nak meniti titian sirat. Depan kita apa? Buku amal catatan. Itu semua depan kita, hak kita nak ngadak tu. Itu confirm berlaku. Benda barang confirm berlaku tu. Tak, benda pasti berlaku. Depan kita apa dia? Timbang, mizan. Apa makna mizan? Oh, pahala banyak mana, dosa banyak mana. Itu barang mu nak hadap. Jadi kalau mu ada 3 syarat tadi, mu beriman dengan Allah betul-betul, beriman hari akhirat betul-betul, amal soleh betul-betul, tak ada takut. Masuk kubur tak takut dah. Beres je mungkin nakir tanya, amal kita jawab, mungkin nakir tanya, akidah kita jawab, mungkin nakir tanya, solat kita jawab, mungkin nakir tanya, amalan kita menjadi peguam bela kita. Yang itulah yang dikatakan sebagai wala khaufun alaihim. Bangkit di mahsyar, nak takut apa? Nabi duk ada. Hari ni kita takut lah. Hari ni kita takut, Allah, aku ni layak tak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan takut itulah kita beramal. Dengan takut tu banyak selawat. Maka bangkit di sana, Allah kata wala khaufun alaihim, tidak ada lagi ketakutan kepadamu. Dengan syarat 3 tadi. Dan seterusnya sebagai penutup, wala hum yahzanun, dan tidak ada apa-apa benda hak mu nak rasa duka cita. Yang ni kata ulama, benda hak kita tinggal. Tu tafsiran ulama amat menarik bila saya baca. Sebelum ni kita tak faham, kita nak baca terjemah je. Bila baca terjemahan tak berapa nak sampai kepada mesej Allah Taala. Sebab tu pentingnya baca tafsir. Tafsir lain, terjemah lain. Tafsir ulama gali, kupah amat-amat dalam. Jadi kita faham, oh rupanya yang dikatakan tak takut ni ialah benda hak nak kita hadap. Benda depan kita tu. Yang ni pula tak duka cita benda kita tinggal. Apa benda kita tinggal? Anak bini kita. Apa benda kita tinggal bila mati? Keluarga kita. Apa benda kita tinggal bila kita mati? Harta benda kita. Bukan kata dah mati ni Allah siapalah nak jaga kebun sawit aku. Tak ada dah. Tak. Adalah tu difaraidkan, tahulah tu Allah nak faraid apa difaraidkan kepada anak beranak cucu waris-waris kita. Wala hum yahzanun, tak akan rasa duka cita dah kerana apa hak mu akan ngadap lebih besar daripada apa hak mu tinggal. Sayang ke isteri, Allah sayang ke isteri, sayanglah ke isteri. Tapi bila mu mati, mu takkan duka cita meninggalkan isteri, sebab mu akan hadap benda hak Allah bagi mu bidadari lebih pada tu. Sayang pada duit kita, dak, harta benda kita, kemewahan kita sayang, dak, mu takkan sedih tinggalkan apa hak mu nak tinggal belakang mu, sebab hak mu akan hadap di syurga lebih daripada tu. Itu makna wala hum yahzanun. Jadi tidak ada apa-apa duka cita kepada apa yang kamu tinggalkan. Tu. Jadi kalau tengok Hamka ni dia ulah panjang. Muka surat berapa tu? Muka surat 261. Bacalah dia punya sejarah tu, saya tak baca semua. Cuma apa yang disebut di sini ialah iaitu tentang iman. Kesahihan iman itu, dan kesahihan iman itu dibuktikan dengan amalan, barulah dapat kelebihan 3 kelebihan tadi, iaitu tak takut pada pertemuan dengan Allah dan tidak akan berduka cita dengan apa yang kita tinggalkan. Kita tinggalkan isteri kita, dak, orang sayang sedih. Nak sedih kalau kita tinggalkan isteri. Tak lama ada lah orang lain ambil ke tak? Habis dah tu tak? Jadi itu dikira sebagai janji-janji Allah Ta'ala. Baik, sebelum saya berhenti, cukup setakat tu, cuma nak bagi peringatan. Ayat 62 ini digunakan oleh puak-puak liberal. Jadi berhati-hati. Sebab tu kita kena mengaji tafsir. Orang liberal guna apa? Tengok puak-puak yang sesat. Ayat 62 hujah dia. Tengok kita Yahudi pun tak apalah, Yahudi masuk syurga. Tengok tak? Yahudi pun syurga, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yahudi pun masuk syurga kata dia. Yahudi kata Allah tu Tuhan. Yahudi percaya pada hari akhirat. Kristian wan nasara, tengok Kristian dia kata, batu orang murtad. Tak apalah, aku murtad pun aku keluar Islam. Aku keluar Islam, aku masuk Kristian. Aku Kristian, tengok Quranmu juga yang kata Kristian tu elok aja. Ni bahaya.
Jadi ayat ini menjadi pegangan. Bukan pegangan, dia buat jadi modal untuk dia. Tengok, tak ada apalah, jom kita pakat-pakat murtad, na'udzubillah. Jom pakat-pakat masuk Kristian. Sama, semua agama sama. Tengok, semua agama sama. Yahudi pun Allah sebut, Nasrani pun Allah sebut, Sabi'in pun Allah sebut, orang beriman Islam pun Allah sebut. Apa nak herannya? Semua agama sama, semua agama baik, semua agama menuju ke syurga. Ini bahaya yang amat-amat besar. Sebab itulah mengaji tafsir yang sahih, yang muktabar, tafsir yang betul tu penting. Yang kalau kata macam tu pokok liburan ni dia panggil apa? Dia panggil tafsir dengan kepala otak dia. Mentafsirkan ayat Allah mengikut nafsu dia tanpa ilmu, bi ghairi ilmin. Ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kan ada terang-terang, hadis Nabi kata apa? Siapa-siapa tafsir ayat Quran dengan akal dia semata-mata, dengan pandangan dia, dengan ilmu dia semata-mata tanpa belajar ilmu hak sesat itulah, bi ghairi ilmin, tanpa kelayakan untuk tafsir Al-Quran, maka ambillah tempatmu ada dah dalam neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka mu ambil tempatmu, kursimu, seat tiketmu dalam neraka ada siap-siap dah. Sebab apa? Mu putar belik ayat Quran. Na'udzubillah. Jadi berhati-hati. Jadi kita faham ayat ini bukan nak mengiyakan agama benar, semua agama itu betul, tapi dengan makna Yahudi yang bagaimana? Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, Yahudi yang pegang dengan Taurat, Yahudi yang asalnya Yahudi tapi sudahnya masuk Islam. Nasara yang macam mana? Pengikut Nabi Isa alaihissalam pegang dengan Injil, ahli kitab pegang dengan Injil, ataupun dah dulu dia Nasrani, sekarang dah Islam. Yang tu yang dikatakan barulah mendapat kedudukan yang sempurna, kedudukan istimewa di sisi Allah. Allah bagi pahala, jumpa dengan Allah pun dia tak perlu risau bimbang, dia tinggal pun tak berduka cita. Itu makna sebenar kepentingan belajar tafsir dan berpegang dengan tafsir yang muktabar, bukan berpegang dengan aliran pemikiran yang sesat, pokok sesat yang mengubah, yang mentafsirkan ayat Quran ikut nafsu mereka, waliyadzubillah. Jadi rasa cukuplah setakat tu tuan-tuan. Saya pun tak cerita panjang, satu ayat pun jadilah cukup. Walaupun satu ayat, moga-moga memberikan kepada kita pengajaran yang berguna, manfaat. Kita baca, kita faham, kita amal. Dan berkat kita mengaji Quran, baca Quran, faham Quran, memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah, tetap dalam iman daripada dulu, kini dan selamanya. Selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat itu. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan, hari Sabtu minggu yang kedua insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.